yang membawa harta yang begitu banyak, dan Nabi tahu harta tersebut akan dikumpulkan oleh orang kafir Quraisy untuk memerangi Madinah. Jadi Nabi minta para sahabat 313 orang ni pergi sekat kafilah tu, supaya dia tidak memberikan kekuatan ekonomi kepada Mekah untuk menyerang Madinah. Itu cerita awal dia. Sebab tu Rasulullah tak wajibkan. Ada di kalangan sahabat yang tak pergi perang, sebab masa tu dia ingat dia macam satu ketumbukan Sariyah. Sariyah ni maknanya ada pasukan-pasukan kecil yang diutus oleh Nabi, pasukan kecil. Jadi dia orang pun tak kisah, ada yang tak pergi. Jadi bila Abu Sufyan, dia ni antara orang yang cekap dalam perjalanan padang pasir ini, dia dalam membawa harta yang banyak tu, dia telah menghantar pasukan pengintip dia merata-rata tempat, sebab dia tahu dia melalui kawasan bahaya, iaitu Madinah. Di sini tempat Muhammad yang menjadi musuh ketat dia. Bila dia risik, dia dapat tahu bahawa Nabi Muhammad telah keluar dengan sahabatnya, maka dia larikan dia punya kafilah sampai selamat. Dalam masa yang sama, dia hantar utusan ke kota Mekah untuk meminta bantuan, dan Abu Jahal dapat mengumpulkan 1,000 orang tentera untuk berhadapan dengan Nabi, dengan dia tentera yang sangat lengkap dengan senjata. Daripada cerita itulah kita boleh faham ayat yang ke-7 ni. Cuba tuan-tuan terjemahkan. Wa iz, ketika. Ini bila dia kata iz ni maknanya ketika tu, ketika dahulu. Ya'idu, dia sedang menjanjikan, dia akan menjanjikan. Siapa fa'il dia? Allah. Kita kena sebut Allah. Mana maf'ul bih dia? Hum. Kita sebut fa'il biasa ketika Allah telah menjanjikan kamu. Telahkah menjanjikan? Sorry. Ketika mana Allah akan menjanjikan kepada kamu. Kamu tu siapa? Sahabat, iaitu orang-orang yang beriman. Menjanjikan kamu salah satu at-ta'ifataini, dua kumpulan. Allah menjanjikan kepada kamu, wahai orang beriman, dua kumpulan. Apa kumpulan tadi tu? Kumpulan pertama ialah kumpulan dagang kafilah Abu Sufyan. Kumpulan kedua, tentera bersenjata Abu Jahal. Ada dua kumpulan. Allah menjanjikan salah satu di antara dua kumpulan. Tapi mula-mula pergi untuk dapat satu kumpulan, tapi Allah telah merancang untuk satu kumpulan lagi, iaitu kumpulan Abu Jahal yang lengkap bersenjata. Itu makna dua ta'ifatai. Ta'ifatai ini dua kumpulan. Pertama, kumpulan kafilah dagang Abu Sufyan. Satu lagi iaitu tentera bersenjata Abu Jahal. Annaha, sesungguhnya ia tu kembali kepada apa? Salah satu daripada dua kumpulan. Lakum, kepada kamu. Maknanya kamu mesti bertembung dengan salah satu antara dua kumpulan. Allah menjanjikan kepada kamu salah satu daripada dua kumpulan. Ayat ini sebelum perang ke selepas? Ayat ni maknanya dah turun selepas perang lah. Allah ingatkan semula para sahabat bagaimana Allah merancang. Semuanya di luar jangkaan para sahabat, tetapi Allah telah menjanjikan. Kalau kita nak terjemah, kita terjemah lakum dulu, mungkin lebih senang. Cuba terjemahkan semula. Wa'iz, ketika. Ya'idukumullah, Allah menjanjikan kepada kamu semua. Ihda at-ta'ifataini, salah satu daripada dua kumpulan itu, yang kita faham tadi. Sebab alif lam ni dibuat dalam bahasa Arab dengan dua tujuan. Satu baru sebut tadi cerita, satu lagi dah faham dah.
Ini makna yang dalam kepala. Lil ahdi az-zihni. Yang orang beriman kena tahu kisah perang Badar. Dan perang Badar ni yang sebenarnya asalnya dua kumpulan. Pertama kafilah Abu Sufyan, satu Abu Jahal. Okey. Seterusnya dan tawadduna. Tawadduna, kamu semua menyukai. Kamu semua menyukai. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Dhamir. Tawadduna. Antum kan? Tawadduna. Antum tu siapa? Kamu wahai para sahabat menyukai. Menyukai yang mana? Tawadduna anna, sesungguhnya, ghaira, selain atau yang bukan, zati, mempunyai. Apa zati macam mana terjemah? Mempunyai. Laki ke perempuan? Ya, makna itu ta'ifah. Makna kamu menyukai sesungguhnya bukan kumpulan yang mempunyai syaukah. Senjata. Ya, macam itulah. Makna kamu wahai para sahabat suka kepada satu kumpulan yang tidak mempunyai senjata. Ghaira zati syaukah. Ya, kumpulan yang tidak mempunyai senjata iaitu kumpulan mana? Abu Sufyan. Kafilah Abu Sufyan. Dia bawa harta. Itu yang kamu suka. Okey. Lepas tu takunu, dan kamu telah menjadi. Ini bukan, ini takunu ni bukan kamu. Mula. Tadi kita terjemah takunu apa? Tak terjemah lagi. Takunu. Mereka telah menjadi. Okey, cuba tengok fi'il mudhari' ni apa dhamir dia? Ta pangkal dia bagi depan ujung dia. Apa dhamir dia? Antum takununa. Ia mesti ada pertindihan dia dengan ia dengan anta. Macam mana anti muda? Betul tak? Ia dengan anta sama? Ya. Kita dah belajar lama dah. Tuan-tuan dia mengantuk betul lah. Aku naum. Dimaafkanlah. Ini silap saya lah. Buat kelas masa 10 Ramadan terakhir. Tapi semangat nak belajar datang juga tuan-tuan kan. Okey. Ia ataupun anta. Kalau anta takunu maknanya engkau menjadi, akan menjadi. Okey, atau engkau berada. Kalau hiya takunu, ia perempuan menjadi. Okey. Takunu engkau. Saya nak pilih dia lah. Ini petana. Apa makna takunu? Ia perempuan menjadi. Ia perempuan menjadi atau ia perempuan berada. Dhamir dia siapa? Ia tu apa? Kumpulan. Ta'ifah. Ta'ifah kumpulan yang mana? Ghaira zati syaukah. Kumpulan yang tidak mempunyai senjata. Yang mempunyai senjata. Ia berada atau ia menjadi lakum kepada kamu. Kepada kamu. Okey, semula. Cuba tuan-tuan terjemahkan. Kalau tak faham kita ulang semula sampai faham. Wa tawadduna. Kamu semua wahai para sahabat menyukai anna ghaira selain zati syaukah. Maknanya kumpulan yang tidak mempunyai senjata. Selain yang mempunyai senjata, yang tak ada senjata lah.
Kamu suka yang sebenarnya ghaira zati syaukah. Kalau kita nak terjemahkan dia kafilah Abu Sufyan yang bawa harta. Sebenarnya kamu wahai orang beriman suka kepada kafilah dagang Abu Sufyan. Takunu Ia iaitu kafilah Abu Sufyan tadi, kumpulan Abu Sufyan tu takunu menjadi atau berada lakum untuk kamu. Makna itu yang kamu sukalah, supaya kafilah Abu Sufyan dengan segala hartanya yang banyak tu berada dengan kamu. Makna kamu dapat menawan mereka. Itu sahabat semua nak macam tu asalnya. Dan okey, itu kamu yang suka. Tapi yuridu Allah menghendaki. Kalau kita nak sebut fa'il Allah yuridu Menghendaki. Allah menghendaki. Tapi saya sukalah waw ni. Tapi saya punya buku ni kata waw tu waw ataf. Tapi saya suka waw ni adalah waw hal. Kamu suka kafilah Abu Sufyan berada pada kamu, sedangkan Allah menghendaki. Saya nak cari ujah saya ni. Kalau waw hal mungkin pada kitab lain boleh dapat lah kot. Sedangkan Allah menghendaki supaya atau kebenaran, untuk kebenaran. asalnya bahawa untuk yuhibqa, dia membenarkan. Apa makna dia membenarkan di sini? Hak. Dia membenarkan macam mana? Yuridullah biwa'dihil mu'minin bin nasri ghairu hadza. Membenarkan makna memenangkan. Di sini memenangkan. Membenarkan di sini Allah menghendaki untuk memenangkan al-haqqa, kebenaran. Okey, semula. Yuhiqqa tadi makna apa? Menangkan. Allah. Sebut dhamir dia. Dia memenangkan. Dia membenarkan makna memenangkan. Tafsir dia. Fa'il dia siapa? Allah. Huwa tu ialah Allah. Sedangkan Allah dia ingin memenangkan maf'ul bihnya Kemenangan. iaitu al-haqqa, iaitu kebenaran. Kebenaran itu iaitu Islam. Memenangkan Islam Dengan kalimatihi. Kalimatnya. Apa makna kalimat di sini? ayat-ayatnya. Apa maknanya? Perkataan-perkataannya. Perkataan ataupun firmannya. kebesaran ayat. Itu kalau ayat, ini kalimat. Tuan-tuan ada terjemahan tak? Kalau saya punya wahwa nasrul Islam, maknanya memenangkan hak itu ialah Islam dan mukminin iaitu orang beriman. Li ta'yidi ayatihi al-munazzalah ala rasulih fi muharabatil musyrikin zawis syaukah. Di kalimatihi ini saya punya kitab tidak mentafsirkan. Ada tuan-tuan, cuba abang buka. Abang punya tafsir tu dia kata apa? Surah Al-Anfal, surah yang ke-8 lah. Yang ke-8. Perkataan kalimah ini juga dalam Al-Quran ada memberi makna ketetapan. Kalimat. Allah ingin memenangkan kebenaran itu dengan kalimatnya. Membenarkan yang benar itu yuhiqqal haqqa. Lagi bang? Dengan ayat-ayatnya. Macam tu je kan? Okey. Saya punya tafsir ada. Kalau tafsir saya ditafsirkan bi kalimatihi, dah ada. Jumpa dah. Dia tafsirkan bi wa'di. Apa makna wa'di tadi? Janji. Bi wa'dihi, dengan janjinya. Maknakan Allah telah berjanji untuk memenangkan
Itu daripada awal Allah menjanjikan ketika mana Nabi SAW dekat kota Mekah lagi, Allah dah turunkan ayat apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Macam mana tak menang kalau nak bagi rahmat? Mesti berkuasa, ya, menguasai dunia. Kemudian ketika mana hijrah, Suraqah bin Malik, ingat kisah dia? Ya, ketika mana dia nak bunuh Nabi, nak panah Nabi, dia tersungkur 3 kali dan akhirnya Suraqah ditawarkan apa? Gelang Raja Farsi. Bermakna Farsi akan jatuh. Ketika apa lagi? Perang Khandaq. Ketika mana Rasulullah membelah batu, maka Rasulullah ditunjukkan cahaya daripada Rom dan Farsi, istana Rom, bermakna itu tanda petanda jatuh. Dan Rasulullah telah mengucapkan kepada sahabat dia, Islam ini akan sampai di mana sampainya malam dan siang. Di mana ada malam dan siang, di situ akan sampai hidayah, sampai ke curug-curug kampung dan bandar. Dia dah beritahu kepada anak dia pada juga. Fatimah. Jadi maknanya di sini adalah janji kemenangan Allah. Ada banyak lagi hadis seperti mana Rasulullah ceritakan, aku telah dilipatkan dunia itu macam peta. Ditunjukkan satu dunia itu kepadaku, kata Nabi, ya. Maka Islam ni akan sampai kepada tempat yang ditunjukkan kepadaku ni, seluruh dunia. Jadi maknanya kalimat tinggi itu ialah janji, ya. Memenangkan kebenaran itu dengan kalimatnya, iaitu dengan janjinya. Okey. Wa yaqta'a, sedang memotong. dia memotong. Memotong maknanya memutuskan. Kalau kekuatan orang kafir macam mana? Kalau saya punya tafsir, an yastasila, mencabut. Ya? Mencabut dabir Dubur. Yang terakhir. Iaitu orang yang terakhir daripada orang-orang kafir. Maknanya Allah merancang untuk memenangkan kebenaran dan mengalahkan sehingga kepada orang yang paling akhir, ya, daripada orang kafir. Maknanya sebagai simbol pada kehancuran habis. Dia bermula daripada kisah perang Badar. Kemudian berlaku selepas perang Badar, perang apa? Uhud. Uhud tu maknanya dikira orang Islam belajar kerana tidak mendengar arahan Nabi SAW. Selepas perang Uhud berlaku perang Khandaq. Perang Khandaq ni dia orang kepung Madinah dan akhirnya Allah halau mereka itu dengan angin ribut kencang, Lalu Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat, ya, al-an nagzuhum walan yaghzuna. Ya, sekarang kita akan mula serang mereka dan mereka takkan serang kita dah. Sebab itu terakhirlah, setelah orang kafir Quraisy mengumpulkan segala kekuatan dia sampai 10,000 orang tu, ya, akhirnya kena halau dengan hina, dengan puting beliung je. Dia orang akhirnya cabut balik. Rasulullah kata, lepas ni kita pula akan serang dia dan dia takkan datang nak serang kita. Itu maknanya. Tapi bermula kisah itu, kekalahan orang kafir Mekah itu daripada Badar lah, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perang Badar. Panjang sangat cerita dia. Tak apalah tuan-tuan, mari kita tengok semula. Boleh pergi tak? Dabirul kafirin maknanya orang yang terakhir daripada orang-orang kafir. Ini dia katakan sebagai simbol penghapusan habis, ya, kehancuran kepada mereka. Okey, semula terjemahkan wa bil. Ketiga, Allah ya'idukum, menjanjikan kamu, wahai orang yang beriman, sahabat Nabi, ya, iaitu tentera Badar, ihda
Satu daripada Ta'ifataini, kumpulan dua kumpulan Abu Sufyan dan Abu Jahal. Annaha, sesungguhnya ia, iaitu salah satu daripada dua kumpulan itu, lakum, bagi kamu, iaitu akan bertemu dengan kamulah. Wa tawadduna, kamu semua wahai ahli Badar menyukai anna, sesungguhnya ghaira zati syaukah, kumpulan yang tidak bersenjata. kumpulan yang tidak mempunyai senjata, iaitu Abu Sufyan itu, takunu, ia berada, iaitu kumpulan yang tidak ada senjata tadi berada lakum, untuk kamu. Makna kamu nak memiliki harta asalnya, ya. Wa, sedangkan yuridullahu, Allah menghendaki an, bahawa atau untuk yuhibqa, dia membenarkan atau dia memenangkan al-haqqa, kebenaran itu, iaitu Islam, iaitu dinul Islam, Dengan janji-janji, dengan kalimah-kalimahnya, itu dengan janjinya yang dahulu. Mana Allah menjanjikan untuk memenangkan Islam dengan janji-janjinya yang banyak, wa yaqta'a, dan dia mengarahkan membunuh mencabut atau menghapuskan akhir daripada dabira, orang yang terakhir al-kafirina, daripada orang kafir. Mana dapat daripada tu tuan-tuan? Tidak, ya, sebenarnya ada hujah, maknanya mudhafun ilaih biasanya boleh disengkang dengan dua perkataan ni, ya. Mari kita tengok mudhafun ilaih, ya. Mudhaf, kalau tuan-tuan dah tahu makna, dah boleh pasang tanpa harf jar, tak apa. Kalau tak boleh, kena sengkang dia dengan salah satu daripada harf jar, iaitu sengkanglah sama ada dengan perkataan li atau perkataan mi, ya. Jadi kalau kita contoh dia, kalau kitabun, kitabullahi, apa maknanya? Kitab Allah, bermaknanya kitab daripada Allah ke kitab kepunyaan Allah. Dua-dua betul kan? Okey, dua-dua boleh pakailah. Okey, apa lagi yang tuan-tuan, misal kata saya nak bagi tahu, ini mudhaf, mudhafun ilaihnya. Mudhaf apa tanda dia? Tak ada alif lam, tak ada tanwin, dan tak ada nun musanna atau jamak. Mudhafun ilaih apa tanda dia? Tanda dia baris bawah atau dhamir melekat, dengan isim. Okey, ini ialah pen qalamul ustaz. Ustaz sebagai apa? Isim di bawah lah. Pen ustaz boleh disengkang dengan perkataan apa? Qalamun. Kalau nak sebut li, kena tanwinkan qalamun lil ustaz. Mana pen kepunyaan ustaz. Okey. Misal kata saubu, apa makna saubu? Baju. Apa ni? Qatni. Cotton. Baju kapas. Apa ni? Baju yang dibuat daripada kapas. Saubun min qutni. Mana ambil salah satu daripada harf jar ni. Okey, sekarang dabira. Apa makna dabira? yang terakhir. Orang yang terakhir. Dia boleh jadi mudhaf tak? Boleh. Boleh tak? Boleh, sebab tak ada alif lam dan tanwin. Okey, mana mudhafun ilaih dia? Al-kafirin. Kafirin boleh ke jadi mudhafun ilaih? Mudhafun ilaih bagi apa?
Bawah ni Ya, Allah, Ya, ini garis bawah dia dengan Ya, ya nun. Betul betul. Minal muslimina. Kita tak baca minal muslimun. Tapi kalau al-kafirina mudhafu ilaih bagi bawah dia dengan ya. Ya. Okey, orang yang terakhir orang kafir. Macam mana kita nak terjemah? Jadi kafir. Orang yang terakhir Min. min tu bukan saja-saja lah. Maknanya min tu adalah hujah. Salah satu daripada hujah untuk menyangka mudhaf dan mudhafun ilaih. Setiap waktu itulah keadaan. Begitulah keadaan dia sekiranya, terutama ketika kita sukar nak memasang. Macam ni susah ni. Yang terakhir orang kafir. Apa? Jadi kita akan menjadi kesukaran di situ, maka kita sengkang orang yang terakhir dari kalangan orang-orang kafir itu. Ni boleh tak jadi mudhaf ni tuan-tuan? Boleh. Boleh. Tak ada alif lam dan tanwin kan? Ya. Ini boleh jadi mudhaf ilaih. Ya. Boleh. Yang Ta'ifatani, ta'ifataini. Dua. Maka dia bagi bawah dengan Ayat. menggunakan ya ini. Salah satu dua kumpulan. dari Ya, cantiknya kalau kita sengkang dengan min, salah satu dari dua kumpulan. Okey, ini pelajaran baru sebenarnya dalam buku kita. Tak terjumpa sebab semua boleh jalan ya. Mudhaf fi'il bila boleh jalan saya tak kisah sangat. Tapi bila tak boleh jalan kena cari formula supaya boleh selesai masalah kita. Ayat di sini faham tak tuan-tuan? Akhiruhum alladhi ya'ti min wara'ihim. Saya padam yang ni nah. Dan ta'ifatain ni tuan-tuan nampak ya? Ya. Kafilah Abu Sufyan dengan Abu Jahal. pertumbukan tentera Abu Jahal Ghairazati Syaukah ni kumpulan yang tak ada senjata. Kumpulan musuh. Ini kafilah Abu Sufyan ya. Maknanya banyak juga dalam kehidupan kita ni Allah tak bagi apa yang kita nak. Sebab Allah nak bagi yang lebih baik daripada apa yang kita nak. Seperti mana yang berlaku perang Badar dan akhirnya mereka terlibat perang Badar tu jadi ahli syurga. Wah, tak adalah yang lebih hebat daripada tu dah. Sehingga pada zaman Sayyidina Umar dia akan bagi allowance kepada apa ni sahabat-sahabat ni. Allowance untuk ahli Badar ni tinggi. Sebab dia kata sebab Allah telah memuliakan dia. Allowance untuk Muhajirin dan Ansar yang mula lagi tinggi. Ya, sebab mereka ni yang mula mengasaskan perjuangan Islam bersama dengan Nabi. Sebab tu bila Sayyidina Khalid dia peluk Islam, dia berbangga dengan kemenangan-kemenangan dia. Lalu dia pun bercakap dengan sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar yang awal memeluk Islam. Nabi kata, Khalid, kalau kau nafkahkan satu bukit Uhud emas, sekarang tidak akan dapat menandingi pengorbanan mereka. Sebab dia orang tu hidup ketika mana mereka diseksa oleh orang kafir. Begitu juga ahli Badar ni dimuliakan oleh Allah kerana pengorbanan dia, pengorbanan nyawa. Macam perang Cerina khas lah dari segi zahir dia. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sikit je lagi ayat yang ke-8. Cuba tuan-tuan bacakan. Li yuhib. Lepas tu al-haq. Lepas tu wa yubtila. Al-batina. Walau kariha
Ayat yang ke 8. Ayat ni berulang berulang. Cuma penafsiran dia ada sikit lain lah kalau saya punya Okey tuan-tuan, ini apa ni tuan-tuan? Li maknanya untuk dia masuk kumpulan mana ni tuan-tuan? Mari tuan-tuan. Kumpulan mana ni? Haraf apa? Haraf jar ada tak li? Li ada tak haraf jar? Ada. Boleh tak ni jadi haraf jar? Haraf jar mesti masuk ke dalam isim. Wajib. Ya. Sebab tu salah satu daripada tanda isim ialah sebelumnya mesti ada haraf jar. Okey, ini alif lam tu memanglah. Okey. Minggu depan tuan-tuan nak sekolah ke tak? Tak ada. Nak buat lemang lah Kita orang pun nak mantai. Okey tuan-tuan, saya cerita apa dia? Oh li. Okey, mari kita keluarkan perbezaan li ni tuan-tuan. Kalau li harf jar dia mesti masuk dalam isim. Kita kata lil alamin. Mesti isim. Alamina. Dia boleh li atau la. Kalau selepas dia dhamir kita kata laka. Apa makna laka? Untuk. Lagi cuba tuan-tuan tengok dia ada dalam kumpulan mana? Li, kumpulan dia li. Ya? Kumpulan haraf nasab. Ya? Kumpulan haraf nasab. Dia hanya masuk dalam apa tuan-tuan? Fi'il mudhari' sahaja, dan fi'il mudhari' itu akan jadi baris atas. Macam tu asalnya li campur dengan yuhibbu. Bila dicampurkan dia akan jadi li yuhibbu. Bagi atas telah ditukarkan bagi depan ke bagi atas sekiranya ada nun. Ya, bisa kata yaktubuna. Kalau masuk li dia jadi apa? Macam mana nak buat tuan-tuan? Bila masuk li tu bu, dia buang nun ya tuan-tuan. Supaya mereka menulis. Ni kita jumpa banyak ni contoh ni. Okey, ini haraf apa tadi? Haraf jar. Yang kedua ni haraf nasab. Kenapa dia dikatakan haraf nasab? Kerana fungsinya membaris ataskan fi'il mudhari'. Ingat tak? Ini dinamakan kerana fungsi dia membaris bawahkan isim yang selepas dia. Tapi kebetulan ni baris bawah dia dengan ya nun. Ini kenapa tak bagi bawah? Mabni. Semua dhamir mabni tuan-tuan Lagi li tuan-tuan jumpa kat mana? Kumpulan haraf jazam. Okey. Li. Apa mana li di situ? Ya, itu kalau supaya tu haraf nasab. Kalau haraf jazam itulah dipanggil lam ni lamul amar. Perintah. Saya kata kita nak suruh dia membaca yaqra'u. Lamul amar ni dia masuk kumpulan haraf jazam. Apa makna haraf jazam? Ya, mematikan
fi'il mudhari' yang selepas dia yaqra'u akan jadi yaqra'. Ya. Dia licin tu bang. Bukan sebab abang mengantuk. Okey. Ini kalau masuk haraf jazam, maknanya dia akan mematikan. Ini haraf jazam. Liyaqra' maknanya hendaklah dia membaca. Macam dalam Al-Quran, dalam bab hutang, Allah kata apa? Falyaktub. Maka orang yang bagi hutang hendaklah dia menulis. Falyaktub. Asalnya yaktubu, dia jadi mati. Falyaktub, falyaqra'. Cumanya kalau dia seketul macam ni, tidak ada huruf sebelum dia akan jadi li. Kalau ada waw atau fa, dia akan jadi mati. Kita jaga. Macam kita dipersilakan dalam bahasa Arab macam mana? Tafaddal. Kalau dipersilakan awak, hendaklah dipersilakan. Biasanya dalam kursi majlisnya. Biasa jumpa tak? Biasa dengar kursi majlis musabaqah Quran tu. Falyatafaddal mashkura. Ya, maka hendaklah dipersilakan. Mashkura tu macam dengan segala hormatnya. Ya, mashkura. Ya. Maknanya ini adalah yang mati ni lamul amar. Kalau dia tidak ada fa, dia akan bunyi macam mana? Kalau tak ada fa, dia bunyi li. Liyaktub, liyatafaddal, liyaqra'. Tapi kalau ada fa, falyaqra'. Dia akan jadi mati. Maka tuan-tuan kena tengok di situ, lam sama ada dia haraf jar, dia mesti masuk dalam isim. Kalau haraf nasab, dia membaris ataskan fi'il. Kalau dia mematikan, itu bukan haraf nasab, itu haraf jazam. Maka yang ini dipanggil lam apa? Lamul amri. Lam tu ialah huruf lam. Al-amri makna apa? Perintah. Lam perintah. Lam suruh. Kalau tuan-tuan nak tengok, barulah saya kena cerita. Dulu berserabut, tapi dengan ni dapatlah cerita sikit. Cuba tuan-tuan buka muka surat 200. Jumpa dah 200? Okey, cuba tuan-tuan tengok. Fi'il madhi bunyi macam mana muka surat 200? Madhi dia bunyi macam mana? Nasara. Maknanya dia telah menolong. Fi'il mudhari' dia macam mana? Yansuru. Fi'il amar dia macam mana? Tengok daripada anta lah. Unsur. Tetapi kalau yansuru makna apa? Dia sedang menolong. Tapi kalau kita nak buat satu statement, hendaklah dia menolong, dia jadi apa? Itulah daripada huwa tu. Tengok dalam amar tu, dia daripada huwa tu kerana, ya, lam tu adalah lamul amar. Maka dia bunyinya liyansuf. Liyansuf, dia matikan. Hendaklah dia menolong. Ini dipanggil lamul amar, lam perintah. Maka diterjemahkan lam itu hendaklah. Okey tuan-tuan, bolehlah tutup buku tu. Itu persoalan mungkin orang akan tertanya dulu. Sebab macam mana fi'il amar kata daripada anta, tiba-tiba ada daripada huwa. Kalau kita nak suruh orang yang tak ada dengan kita, gunakan lamul amar. Hendaklah dia pergi ke sekolah. Kalau bukan budak tu, hendaklah dia pergi sekolah. Liyadhhab ilal madrasah.
Okey, sekarang ni yang ni haraf nasab ke haraf jazam ke haraf jar? Ya tuan-tuan? Haraf nasab kerana dia membaris ataskan fi'il mudhari' yang selepas dia. Okey? Jadi mana dia tak boleh lah jadi haraf jar atau haraf jazam. Okey, tuan-tuan tolong terjemahkan li yuhibba. Macam mana li? Untuk atau supaya yuhibqa. Dah lalu dah tadi? Dia memenangkan. Kalau dalam tafsir saya ni, dia memuliakan. Memuliakan makna memenangkan lah. Atau mengukuhkan. Atau meninggikan. Dan banyak tafsir itu mengukuh, memenang dan meninggikan al-haqqa, kebenaran. Okey, ini fi'il mudhari' ni. Fa'il dia siapa? Huwa tu siapa huwa? Allah. Supaya dia iaitu Allah memenangkan al-haqqa tu. Kenapa dia bagi atas? Bagi atas maf'ul lebih. Nampaklah tuan-tuan ni lapar. Okey, wa yubtila. Membatalkan lagi. Kalau saya punya wayam haqqa menghinakan. Saya punya tafsir makna yam haqqa makna menghinakan. Ya. Atau menghapuskan. Mahaqqa yang menghapuskan, dia menghapuskan. Kenapa dia bagi atas ni tuan-tuan? Atau ini harf atau bermakna dia nak ulang perkataan li tadi. Li yuhiqqal haqqa wa li yubtilal batila. Okey, kita terjemahkan menghapuskan lah Melenyapkan. Lagi cantik. Melenyapkan lah. Bahasa Melayu saya tak berapa cantik lah. Okey, wa yubtila. Sebenarnya kalau tuan-tuan nak betul bagi atas kena ulang ni li. Dan supaya dia dapat melenyapkan. Fi'il mudhari' ni fa'il dia siapa? Huwa. Huwa tu Allah. Maf'ul lebihnya? Batilah. Apa makna batil? Kebatilan. Itu dah cakap Melayu. Apa makna batil? Lawan hak lah. Iaitu kesesatan. Lawan kepada Islam ialah al-batil, iaitu kesesatan. Walaupun karihani isim ke fi'il ke harf? Dibenci. Ialah isim ke fi'il ke harf? Isim. Benci isim ke? Benci. Oh, Fi'il, perbuatan hati marah, benci. Itu ia takut, sedih, dia adalah perbuatan hati itu. Dikira apa hati juga. Karihani fi'il apa? Fi'il madhi. Apa dhamma dia? Huwa. Okey, huwa kariha. Dia telah membenci. Okey, cermat sikit. Dia telah membenci. Siapa fa'il dia? Allah. Siapa fa'il dia? Allah. Kalau dapat, kita boleh baliklah tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan macam ni, saya pun nak balik. Okey tuan-tuan, siapa yang benci ni? Siapa yang benci ni? Allah. Allah ke? Allah supaya maknanya tadi perang Badar tadi dirancang untuk Allah menghapuskan orang terakhir daripada orang kafir itu, supaya dia Allah dapat memenangkan kebenaran dan melenyapkan kesesatan. Walaupun para sahabat tak suka ke orang kafir hapus, Islam menang? Siapa yang tak suka sebenarnya? Jadi cakaplah betul-betul. Siapa fa'il dia? Orang kafir. Mana dia orang kafir dia? Mujrimun. Okey, jadi maknanya
Mujrim. Di sini baik-baik ni fa'il dia ialah al-mujrimuna. Fa'il bagi apa? Atas. Fa'il. Depan. Jangan nanti silap buat fa'il. Fa'il bagi depan. Apa tanda bagi depan dia? Waw nun. Waw nun ni mewakili bagi depan. Kalau ya nun mewakili bawah. Mujrimin atau mujrimin tu bawah ataupun atas. Inilah fa'il dia. Walaupun orang-orang mujrim tu orang-orang berdosa, ya, orang-orang yang bersalah. Di sini iaitu orang-orang kafir, kariha telah benci. Walaupun orang kafir telah membenci, iaitu membenci bahawa Islam itu menang, ya, dan kekufuran itu kalah. Ada pertikaian? Tak ada. Tak ada dah. Malah nak fikir dah kan. Tak nak dah. Tak nak penjelasan dah. Nak balik dah bang. Yang mungkin tuan-tuan tak apalah, lepas raya lah kita terangkan. Tengok walaupun ni dia, ya, mufrad, tetapi dalam hukum bahasa Arab fi'il tetap mufrad walaupun fa'il dia 1 juta. Ya? Walaupun ramai dia punya fa'il, tak kisah, dia kekal mufrad. Cuma kalau nak bertukar jantina saja, kariha ataupun karihan, huwa ataupun ia saja. Ya tuan-tuan, kalau apa ni nak dibincangkan nantilah lepas raya. Okey, insyaAllah kita satu lagi kita nak banyak nak iklan ni. Kelas akan datang minggu depan. Memang tuan-tuan tak nak sekolah dah, ya? Tak nak. Okey, kalau tak nak kita cuti lah. Kita akan mula semula agak lambat, 15 September. 15 sorry. Ini hari Ahad. Sorry. Apa ni? Hari Isnin lah. Maknanya 10. Hari Isnin 10. Lebih kurang berapa minggu? Lebih. Berapa minggu kita cuti tu? Sebab minggu depan nak cuti. Satu lagi 25. 3 minggu. Okey, kita akan berjumpa semula 10 hari bulan tuan-tuan, kalau 10. Sebab saya sebelum 10 tu saya tak ada lagi kes. InsyaAllah. Okey, jadi 10 hari 10 hari bulan 9 kelas bahasa Arab Putrajaya. Tolong bagi tahu kepada kawan-kawan yang tak datang. Malam lah. Abang siap tak Okey. Kemudian ini saya wakil daripada kita punya salah seorang daripada ahli kelas kita, Encik Abdul Wahab Ihsan yang depan, ingin menjemput, mengundang semua jemaah pengajian yang berkelapangan. Nampak jemputan ni macam sunat itu kan. Saya syorkan supaya abang mensunatkan je lah. Kalau wajib parah kita orang. Ya. Pengajian ya apa ni? Jemaah pengajian yang berkelapangan ke majlis kesyukuran perkahwinan anak teruna saya pada 1 hari bulan 9. 1 bulan 9 ya, 2012 hari Sabtu di Masjid Al-Khairiyah. Ya, Masjid Tepi Tasik, Taman Sri Gombak, Batu Kif. Jam 12 tengah hari hingga 4 petang. Jemputlah beramai-ramai. Ini orang paling jauh ni kan, Gombak. Saya ingat dekat dia. Saya lagi jauh kalau pilih. Okey tuan-tuan, saya apalah minta maaf zahir dan batin di atas semua kekurangan saya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah menerima amalan kita pada bulan Ramadan, insyaAllah membebaskan kita daripada api neraka, mengampun dan merahmatkan kita, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.